warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang jaga online yang baru keluar? Okay. Okey, apa khabar semua hari ini, sihat? Sejuk tak? Ha? Apa? Cold. Oh, cold dengan sejuk lain Oh, nak bahasa English. Nak cakap orang putih pula cik. Cold. Itulah sejuk Kipas ni tak boleh pelankan Kipas ni macam kuat sangat lah. Tak boleh pelankan Tinggi sangat cik kata tak boleh pelankan. Sejuk menggigil. Saya sejuk-sejuk ni kita tipis kan. Sejuk tu rasa sampai ke tulang belulang kan. Okey, baik, hari ni kita muka surat berapa? 518. Hari tu bincang hingga perenggan yang ke berapa? Second last. Oh, second last. Okey. Kedua terakhir Dah habis baca belum? Macam ada lagi sikit kan? Oh, stop sampai situ. Okey. Nescaya Allah akan memasukkannya ke dalam syurga dari 8 pintu-pintu syurga manapun yang dia suka. Ini untuk siapa? Siapa yang Allah masukkan dalam 8 syurga yang mana dia nak tu? Untuk siapa? Siapa mas? Yang meninggal dunia dalam keadaan dia mengucap 2 kalimah syahadah. Jadi untuk mereka ini Nabi kata bagi mereka ada inilah ganjaran yang tersendiri. Allah akan memasukkannya ke dalam syurga dari 8 pintu syurga manapun yang dia suka. Tapi bukan itu saja kan, kalau kita rujuk pada hadis nombor 139, di situ ada banyak lagi. Bukan hanya setakat mengucap 2 kalimah syahadah. Hadis nombor 139 muka surat berapa? Berapa Kak Imah? Muka surat berapa? 139? 500? Jauh sangat 500. Muka surat 500. Betul. Muka surat 500 di situ kalau kita lihat ada beberapa lagi keadaan yang mana Nabi SAW bersabda. Nabi kata, man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa. Jadi dekat situ ada banyak dia tentang mengucap 2 kalimah syahadah. Kemudian Nabi kata dan dia juga bersaksi bahawa Nabi Isa, tentang Nabi Isa. Nabi Isa adalah hamba Allah. Wa bnu amatihi, dan anak kepada hamba Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min, dan kalimat-kalimat yang disampaikan kepada Maryam dan juga roh itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dia bersaksi bahawa setiap sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Isa ialah sesuatu yang kita kata daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan daripada Nabi Isa. Bagi menafikan
bahawa Nabi Isa itu adalah Tuhan. So di sini kata siapa dia bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah semata-mata, tidak mensyirikkan Allah, dan Nabi SAW itu adalah hamba dan pesuruh Allah, dan Nabi Isa adalah hamba Allah, dan apa-apa yang berkaitan dengan Nabi Isa itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia juga bersaksi bahawa syurga itu adalah benar, neraka adalah benar, maka Allah akan masukkan dia ke dalam syurga daripada mana-mana 8 pintu yang dia kehendaki. Okey? Min ayyi abwabil jannati thamaniyati sya'a. Daripada mana-mana 8 pintu syurga yang dia kehendaki. Maknanya sesiapa yang dia meninggal dunia dalam keadaan sedemikian, Allah akan berikan kepada dia dengan keutamaan tersebut. Jadi itulah yang telah kita bincangkan di perenggan kedua terakhir, muka surat 500 berapa? 14. 18. Muka surat 518. Jadi kita lihat di sini, kembali ke muka surat 518, kesimpulan dari kedua hadis tersebut. Mana dia? Maaf. Mana dia? Okay. Jika sebelumnya dia merupakan orang yang mencampur adukkan antara iman dengan maksiat, maka ucapannya tersebut menjadi penyebab untuk mendapatkan rahmat Allah, keselamatannya dari neraka. Berbeza dengan orang yang tidak demikian, akhir perkataannya dari kalangan ahli tauhid yang mencampur adukkan antara iman dengan maksiat. Jadi hal ini saya dah bincangkan pada minggu lepas. Baik, begitu juga dengan apa yang tercantum di dalam hadis Ubadah radhiyallahu anhu. Itu hadis yang tadi baru saya baca, muka surat 500 tadi ya. Nescaya Allah akan memasukkannya ke dalam syurga dari 8 pintu-pintu syurga manapun yang dia suka. Okey? Manapun yang dia suka ataupun dia kehendaki. Dapat dikhususkan, jadi di sini Imam An-Nawawi dia jelaskan begini ya, dapat dikhususkan bagi orang yang mengucapkan 2 kalimah syahadah yang disertai keimanan dan pengesaan Allah, iaitu tauhid, sehingga pahalanya lebih berat dari dosa-dosanya. Jadi di sini kita lihat siapa yang dia meninggal dunia dalam keadaan dia mengucapkan 2 kalimah syahadah itu yang disertai keimanan dan pengesaan Allah, orang ini walaupun kita kata dia ada buat dosa, tetapi kerana dia meninggal dalam keadaan yang dia mengucap 2 kalimah syahadah itu, orang yang begini kita kata pahalanya lebih berat dari dosa-dosanya. Walaupun dia ada buat dosa, tapi kerana dia meninggal dunia dalam keadaan yang dia mengucap 2 kalimah syahadah, pahala dia lebih besar daripada dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Serta kerana dia mengucapkan 2 kalimah syahadah itu, hal tersebut mendatangkan ampunan Allah dan rahmat Allah, dan langsung boleh memasukkan dia ke dalam syurga Allah. Okay, insya-Allah taala, wallahu a'lam. Demikianlah akhir penjelasan Al-Qadi Iyad rahimahullah. Jadi ini kita panggil sebagai keutamaan mereka yang mengucap 2 kalimah syahadah di akhir hayatnya. So kita ada beberapa keadaan di situ kan untuk orang yang dia meninggal dunia dalam keadaan mengucap 2 kalimah syahadah.
Satu, pahala lebih besar untuk dia sehingga kalaupun dia ada buat dosa, pahala tu lebih daripada dosa yang pernah dia buat. Okey, sebab tu dia masuk syurga. Kerana di akhir hayat itu tadi. Okey, kedua tadi apa? Imam An-Nawawi kata apa tadi? Mira, kenapa tengok saya gitu? Nombor dua apa tadi? Mana satu? Subhanallah, anak ini. Mendatangkan ampunan Allah. Okay. Mendapat keampunan Allah. Mira termenung ke terpegun? Okay, tiga, rahmat Allah. Empat apa? Terus masuk syurga Allah. Sebab itu tadi boleh dapat mana-mana 8 pintu syurga. Okay. Ini kita panggil sebagai keutamaan yang diperoleh mereka yang mana di akhir hayatnya mengucap 2 kalimah syahadah. Maka sebab itu tak hairan lain kenapa dia dapat keutamaan tu tadi. Masuk syurga daripada mana-mana 8 pintu yang dia kehendaki. Okey, berapa hari tu saya sebut namanya 8 pintu syurga? Ulang sekali lagi. Pertama, pintu solat. Kedua, jihad. Tiga, sedekah. Empat, puasa. Babur Rayyan. Okay, Babur Rayyan. Lima, pintu menahan marah. Okay, enam, pintu Babul Aiman. Untuk siapa Babul Aiman ni? Serahkan jiwa raga pada Allah. Harta. Untuk tak, bukan. Keyakinan 100%. Ya. Apa? Tak dihisap untuk mereka, untuk hamba Allah yang tidak dihisap. Bukan dihisap, ini terbalik Kak Aisyah. Untuk hamba Allah yang tidak dihisap, okay, akan masuk daripada Babul Aiman. Hamba Allah yang tak dihisap ialah mereka yang bertawakal kepada Allah, yang tidak meruqyah, yang tidak berubat dengan besi dan tidak bertatayur. Okay, ada 4. Kalau kita ni nak masuk daripada Babul Aiman, pintu yang paling kanan, dia ada beberapa ciri khusus Allah berikan kepada mereka yang masuk pintu Babul Aiman ini. Satu, tidak tatayur. Dua, tidak ruqyah, tidak minta diruqyah. Okey, tiga, tidak berubat dengan kai, iaitu berubat dengan besi. Empat, ni tawakal sepenuhnya kepada Allah. Orang yang betul-betul tawakal kepada Allah. Tatayur apa? Oh, baru nak tanya, subhanallah. Tatayur apa tatayur? Tatayur. Tadi Kak Aisyah kata apa? Tidak menilik nasib? Bukan. Oyang. Apa dia? Okey.
Tatayur. Tatayur maknanya dia macam nak cakap, dia tak ada rasa bad luck, good luck. Dia tak meletakkan bad luck or good luck pada barang-barang. Ya, saya yakin kan. Itu kita tak panggil tatayur. Menilik nasib kita panggil just ada word lah yang saya terlupa. Kalau siapa-siapa ingat beritahu saya. Menilik nasib lain. Menilik nasib kita jumpa ni kan, orang kat situ kan, dia duduk kan, kita minta dia tilik nasib kita kan. Itu kita panggil ni. Macam horoskop, itu semua menilik nasib. An-Najam. An-Najam tu bintang. Ahli nujum. Okey. Tapi kalau tatayur, kita meletakkan nasib baik dan buruk pada benda. Contoh, kita nampak burung gagak dekat tingkap. Kita anggap akan datang nasib tak baik pada kita. Macam tu kan. Ataupun biasa orang Melayu apa? Cawan pecah. Okay. Tengok drama cawan pecah kan. Pegang-pegang cawan, tepung jatuh. Alamak, ada apa jadi? Macam tu kan. Dah risau. Dah takut ada benda buruk berlaku. Maknanya kita letakkan nasib baik dan buruk pada benda tu lah. Apa lagi tatayur? Selalu belalang masuk rumah. Belalang masuk ke kupu-kupu masuk? Dua-dua ada Belalang masuk rumah ada apa? Sihir? Takutnya. Belalang apa? Belalang kunyit? Tak tahu belalang apa? Nujum pak belalang. Patutlah. Kalau kupu-kupu? Hari tu siapa cakap dengan saya? Kupu-kupu kalau masuk ada orang nak datang Minang. Betul Cik Malia? Betul ke? Agaknya, entah aku pun tak tahu agaknya lah. Siapa punya pendapat tu tiba-tiba cakap gitu. Duhai. Tapi ini berkaitan dengan akidah, keimanan kita. Maka kalau kita percaya benda-benda gini tak boleh lah. Sebab kita tahu nasib baik kita dengan nasib buruk hanya Allah yang tentukan. Bukan benda-benda yang begini. Kan? Contoh apa lagi? Kita yakinlah keyakinan kita letak contoh. Kalau saya letak penyapu lidi ni, nanti kan jin tak masuk rumah. Macam gitu kan. Kepercayaan yang beginilah. Maknanya kita yakin benda ni boleh bawa kebaikan ataupun keburukan pada diri kita. Pada benda tu. Itu namanya tatayur. Jadi Nabi kata apa? La tiara. At-tiara syirkun, at-tiara syirkun. Tiarah ini adalah syirik. Nabi ulang 3 kali. Ada hadisnya yang khusus. Nabi sebutkan tentang hal ini. Okey, seterusnya tidak minta diruqyah. Ruqyah tahu? Jampi. Tapi jampi ni bukan jampi syariah lah. Kalau jampi syariah tu boleh. Kan yang kita baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi. Ni semua boleh lah. Kalau jampi-jampi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau kita baca jampi-jampi yang diajarkan oleh Nabi SAW, itu dibenarkan. Dia tak termasuk dalam kategori ini. Tapi kalau kita guna jampi serapah, macam mana? Air mambang tanah, mambang hujan, mambang hijau, mambang Masjid Al-Muttaqin. Contohlah kan. Tiba-tiba pergi seru kat mambang Masjid Al-Muttaqin. Masjid Al-Muttaqin ada mambang ke? Tak tahu. Mambang lah, semua mambang diseru. Ini kita panggil sebagai jampi-jampi yang tidak dibenarkan. Kemudian al-kai ini ialah kita kata berubat dengan besi panas. Bahasa Arabnya gini ejaannya. Jadi dia jenis perubatan yang mana kita ambil besi panas tu kan, kita tekap pada badan kita, pada tempat yang sakit itu. Jadi Nabi tak sukalah cara rawatan yang begini. Mungkin kerana ia menyeksa lah, menyeksa, menyakitkan.
Kemudian tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah, orang yang betul-betul tawakalnya kepada Allah 100%, tak ada tawakal lah kepada benda-benda. Sebenarnya kalau kita lihat daripada nombor 1 hingga nombor 3 tu kan, semuanya berkaitan dengan tawakal kepada Allah. Di mana kalau kita jadi orang yang bersih daripada tatayur tu, kita letakkan tawakal kita kepada Allah. Sebab tatayur tu, masuk sikit lagi sikit tatayur ni. Dia kisahnya pada zaman jahiliyah, pada zaman tu, mereka kalau nak musafir, mereka akan terbangkan burung dekat pintu rumah tu. Jadi kalau burung tu dia terbang ke arah kanan, maknanya good luck. Mereka akan teruskan, nasib baik, mereka akan teruskan perjalanan. Tapi kalau burung tu terbang ke arah kiri, mereka terus masuk rumah. Mereka kata, oh ni nasib tak baik ni kalau aku teruskan. Kita nak pergi travel macam tu ke sekarang? Burung mana nak ambil Kak Isha ya Allah ya Tuhan. Nak pergi travel nak pergi Johor. Terbangkan burung kat mana. Tak ada maknanya, waste time kita jalan je kan. Tawakal ala Allah. Bismillahi tawakal tu, sebab tu bila kita keluar rumah doanya Bismillahi tawakal tu ala Allah la haula wa la quwata illa billah. Ni doa. Kita nak keluar rumah tu, kita tawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan upaya melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pun yang terjadi di pertengahan jalan, semasa perjalanan, itu semua adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Tadi pintu keberapa tu saya sebut Panjang betul pintu kanan ni. Pintu 6. Babul Aiman. Yelah kena jelaskan Babul Aiman tu macam mana kan, orang tak tahu ni. Ada pintu apa lagi Kak Imah? Pintu Babul Walid, itu pintu berbakti kepada kedua ibu bapa. Mereka yang berbakti kepada kedua ibu bapa ada pintu khusus yang Allah Subhanahu Wa Taala siapkan. InsyaAllah mudah-mudahan mereka yang menjadikan berbakti kepada kedua ibu bapanya sebagai amal solehnya, Allah Subhanahu Wa Taala akan panggil daripada pintu tersebut. Ada pintu yang lain? Sebab tak silap saya 5 sampai 8 ni dia ada khilaf di kalangan para ulama. Lagi pintu apa lagi ada? Pintu taubat. Ada lagi? Pintu menuntut ilmu. Okey, pintu haji ada tak saya sebut? Pintu haji. Tak ada. Ada tak hari tu saya sebut pintu haji? Tak ada Ada saya sebut? Tak ada. Pintu apa? Sampai situ je Kenapa suka sangat cik kelakar? Pintu apa? Babu zikri. Oh, pintu zikir. Pintu zikir ada. Okey. Pintu apa lagi? Tak apalah. Yang penting semua pintu-pintu yang baik tu insya-Allah. Mudah-mudahan. Dah tu nak masuk pintu daripada mana? Mira, kalau Mira pilih mana Mira? Apa dia? Pintu apa? Yang tidak dihisap. Oh, dengar pintu insaf tadi terperanjat juga. Pintu insaf Mana dapat pintu insaf? Tapi ada pintu taubat tadi lah kan, pintu insaf. Oh, yang ini Babul Aiman Oh, perjuangan ni Mira. Tak ada. Kita orang perempuan kalau jadi isteri soleha dah boleh dah masuk mana-mana pintu. Kan? Saya dah bilang kan minggu lepas. Kalau kita jadi wanita yang mana jaga solat 5 waktu, iza sallatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha. Ada 4 ciri wanita yang solehah. Dia solat 5 waktu, kemudian dia puasa di bulan Ramadan, dia jaga kehormatan dirinya dan dia taat kepada suaminya. Nabi kata apa? Akan dikatakan kepada dia qilala hadkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Akan dikatakan kepada dia, masuklah ke dalam syurga dari mana-mana pintu yang kamu kehendaki. Jadi boleh je Mirah nak masuk mana-mana. Babul Aiman boleh insya-Allah. Yang penting 4 tu jaga. Okey, kita orang perempuan jaga 4 perkara tu. Seterusnya di sini. Ada pun yang diriwayatkan dari Ibn al-Musayyab. Kita dah masuk isu lain isu pintu syurga ni dah selesai. Kita dah masuk kepada isu ataupun perbincangan yang berbeza di sini. Okey, masih lagi muka surat 518 di perenggan yang terakhir sekali. Muka surat 518 perenggan yang terakhir sekali, kita masuk kepada satu lagi isu yang berbeza.
Dia kata begini, adapun yang diriwayatkan dari Ibn al-Musayyab dan yang lainnya adalah dhaif dan batil. Batil tu maksudnya ada kesilapannya pada pendapat dia. Kerana di dalamnya disebutkan bahawa salah satu perawi hadis-hadis tersebut adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ingat tak dulu kita pernah bincangkan pendapat Ibn al-Musayyab? Ingat? Dia cakap apa? Apa punya jauh tu? Apa punya jauh Dia cakap, Dia cakap dah lupa, subhanallah. Dia cakap dah lupa. Okey. Dia cakap dah lupa, asal lupa pula? Lama sangat, aduh. Ada dia pendapat Imam An-Nawawi ada keluarkan pendapat Ibn al-Musayyab tentang hadis-hadis yang mereka mengucapkan 2 kalimah syahadah bila meninggal dunia masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, boleh refer page 517. Okey, muka surat 517. Tak jauh sangat lah. Tak jauh sangat lah. Betul tak saya sebut muka surat 517? Sebentar ya. Betul. Muka surat 517, perenggan yang pertama. Di situ, dikatakan kalau nak cari di baris yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di baris yang ke-10 daripada atas. Okay, muka surat 517, baris yang ke-10 daripada atas. Diriwayatkan dari sekelompok orang dari kalangan salaf rahimahullah. Jumpa tak? Jumpa? Okay. Cik jumpa, yang kat belakang jumpa? Jumpa ya? Yang duduk jumpa? Duduk semua jumpa? Okey. Muka surat 517 daripada di perenggan yang pertama daripada baris yang ke-10 daripada atas. Diriwayatkan dari sekelompok orang dari kalangan salaf rahimahullah. Di antaranya lah Ibn al-Musayyab. Bahawa itu berlaku sebelum turunnya kewajipan perintah dan larangan. Jadi Ibn al-Musayyab dia kata hadis-hadis yang menyebutkan tentang mereka yang mengucapkan 2 kalimah syahadah, kemudian mereka ini meninggal dunia, mereka akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bagi pendapat Ibn al-Musayyab dan yang selainnya, mereka mengatakan bahawa hadis ini Nabi SAW sabdakan sebelum turunnya kewajipan perintah dan larangan. Maknanya sebelum ada perintah solat, perintah puasa, perintah pergi haji, maknanya perintah amal ibadah tu semua belum ada. Sebab itu Nabi SAW sebutkan sedemikian. Jadi ini pendapat Ibn al-Musayyab. Okey, baik. Kita balik ya pada muka surat 518 tadi di perenggan yang terakhir. Jadi Imam An-Nawawi dia keluarkan balik pendapat itu. Dia kata pendapat itu adalah pendapat yang lemah dan batil. Pendapat yang lemah dan batil. Kerana dia kata di dalamnya disebutkan bahawa salah seorang perawi hadis tersebut adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Okey, kalau kita nak kata hadis tentang siapa yang meninggal dunia, dia mengucapkan 2 kalimah syahadah ataupun ucap la ilaha illallah, yang kita panggil apa pun penyaksiannya tentang Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah yang Maha Esa, dia itu adalah orang yang akan masuk syurga. Kalau kita nak kata hadis-hadis ini Nabi SAW ucapkan sebelum turunnya perintah, kewajipan, larangan, tapi kita dapati hadis ini ada diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Okey, hadis-hadis itu tadi ada diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sedangkan dia kata gini, Abu Hurairah dia masuk Islam pada tahun perang Khaybar, iaitu tahun ke-7. Jadi Abu Hurairah dia masuk Islam pada tahun yang mana semua amal ibadah sudah diwajibkan, iaitu pada tahun ke-7 Hijrah. Jadi kita lihat begini, demikianlah pendapat yang telah disepakati.
Sementara pada saat itu, iaitu pada tahun ke-7 Hijrah tersebut, hukum-hukum syariat dan majoriti kewajipan-kewajipan tersebut telah ditetapkan. Seperti solat, puasa, zakat. Begitu juga dengan ibadah haji. Namun, ada juga yang berpendapat bahawa haji disyariatkan pada tahun ke-5 atau ke-6. Kedua pendapat tersebut lebih rajih daripada pendapat yang mengatakan pada tahun ke-9. Baik, sekarang ini kita lihat ya. Ibadah solat, puasa, zakat dan haji adalah ibadah-ibadah yang telah disyariatkan sebelum tahun ke-7 Hijrah. Yang mana pada tahun ke-7 Hijrah ni, Abu Hurairah dia dah peluk agama Islam. Jadi kalau kita nak kata, hadis ini Nabi sampaikan pada tahun yang mana amal ibadah belum lagi diwajibkan, dia adalah pendapat yang tak tepat. Kerana salah seorang perawinya ialah Abu Hurairah yang masuk Islam di saat semua amal ibadah itu telah diwajibkan. Dia begitu. Ini pendapat Imam An-Nawawi. Jadi kalau nak kata hadis ni diriwayatkan untuk orang-orang yang di awal zaman Islam dan tak boleh nak kita apply pada zaman sekarang, itu adalah pendapat yang batil dan pendapat yang dhaif. Okey. Pada tahun ke-7 Hijrah, kita dapati pada tahun itu semua amal ibadah sudah ditetapkan kewajipannya. Termasuklah ibadah haji. Walaupun ada pendapat yang kata ibadah haji diwajibkan pada tahun ke-9. Tetapi di sana ada pendapat yang kata ibadah haji disyariatkan pada tahun ke-5 atau ke-6. Jadi pendapat yang kata tahun ke-5 dan ke-6 lebih rajih daripada pendapat yang ke-9. Ini saya padam Okey, Ibn Al-Musayyab kata apa tadi untuk hadis-hadis yang sedang kita bincangkan? Dia kata apa? Dia kata apa tadi? Baru baca. Dia kata apa tadi? Tak dengar lah Amira. Itu pendapat Imam An-Nawawi. Dia kata pendapat Ibn Al-Musayyab dhaif dan batil. Apa pendapat dia? Itu dia. Aduh, nasib baik tanya. Kalau tak sampai rumah dia ingat macam tu. Okey. Jadi dia kata apa? Hadis yang kita bincangkan dalam bab ini, tentang siapa yang meninggal dunia, siapa yang dia mengucap 2 kalimah syahadah, nanti bila dia meninggal kemudian bila di hari kiamat dia akan masuk syurga. Tak kira apa dosanya, ini semua bagi pendapat Ibn Al-Musayyab, dia kata apa? Hadis-hadis ini sebelum perintah dan kewajipan, larangan kan? Maksudnya kita kata bagi dia solat belum lagi Allah wajibkan, puasa Allah belum wajibkan, zakat belum wajib, semua belum wajib lah. Ini maknanya dia kata hadis ini Nabi sebut waktu tu. Jadi kalau nak apply sekarang bagi dia tak valid. Namun Imam An-Nawawi kata apa? Pendapat dia batil. Kenapa pendapat dia batil ataupun pendapat dia salah? Sebab dalam hadis-hadis ini ada Abu Hurairah. Ada perawi di kalangan sahabat ialah Abu Hurairah. Abu Hurairah masuk Islam 7 Hijrah.
7 Hijrah ini ialah tahun di mana semua kewajipan sudah ditetapkan oleh Allah. Okey, semua kewajipan sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi kalau kita nak kata Nabi ucapkan hadis ini sebelum kewajipan, tak tepat. Sebab Abu Hurairah dah masuk Islam pada waktu itu dan Abu Hurairah dengar sendiri daripada Nabi. Jadi kita kata hadis-hadis ini dia berlaku ataupun kita boleh apply sampai bila-bila. Bukan hanya untuk di awal zaman Islam sahaja. Yang mana pada waktu itu belum lagi diletakkan kewajipan solat, puasa dan zakat. Walaupun di sana ada pendapat yang kata kewajipan haji ditetapkan pada tahun ke-9 Hijrah. Namun pendapat yang paling tepat menyatakan ialah pada tahun ke-5 atau tahun ke-6 Hijrah. Maknanya masih lagi awal sebelum Abu Hurairah dia memeluk agama Islam. Jadi Abu Hurairah ni Masya Allah Tabarakallah, dia peluk agama Islam lewat. Nampak ya? Berbeza dengan Abu Bakar. Abu Bakar ni di antara yang pertama. Umar semua kan. Tapi Abu Hurairah walaupun dia memeluk agama Islam pada tahun 7 Hijrah dan dia sempat hidup dengan Nabi antara 4 tahun. Dia 4 tahun lebih, nak masuk 5 tahun gitu. Sekejap ke lama? Sekejap ke lama, betul lah. Sekejap ke lama tu? Sekejap je. Tak lama. Kalau nak banding dengan Abu Bakar, Omar, Osman, Ali lagi lama daripada kecil. Kan? Tapi keistimewaan Abu Hurairah ini, dia sentiasa melazimi kuliah-kuliah Nabi SAW, sampaikan dia di kalangan sahabat yang paling banyak hafal hadis. Kalau kita nak bandingkan dengan Abu Bakar, Umar dan Osman yang paling lama duduk dengan Nabi SAW. Jadi di kalangan para ulama hadis kata apa? Abu Hurairah dia ni walaupun peluk Islam lewat, dan sempat hidup dengan Nabi dalam anggaran 3-4 tahun gitu. Tapi dialah di kalangan sahabat yang hadisnya lebih dari 5,000 hadis. Aisyah pun tak banyak hadisnya. Walaupun kita kata Aisyah ni lebih banyak lah dengan Nabi kan. Tapi Abu Hurairah Masya Allah, lebih 5,000 hadis dia hafal. Hafal bukan kita kata dia ambil daripada orang lain, tapi dia dengar sendiri daripada Nabi SAW. Ini keistimewaan Abu Hurairah. Maka sebab itu Imam An-Nawawi mengambil tahun keislaman Abu Hurairah, iaitu pada 7 Hijrah, untuk menolak pendapat Ibn Al-Musayyab tu tadi yang menyatakan bahawa hadis-hadis ini diriwayatkan ataupun disampaikan oleh Nabi pada awal zaman Islam. Sedangkan kita dapati bahawa Abu Hurairah sendiri yang meriwayatkan hadis tersebut pada tahun 7 Hijrah tu dia baru peluk Islam. Jadi lama kan waktu tu kan. So tak tepat lah kalau nak kata itu untuk orang yang zaman Mekah, awal-awal Islam, solat belum. Barulah kalau dia mati pada waktu tu baru kita kata dia boleh masuk syurga. Namun tidak sedemikian. Kita dapati bahawa bila dikaitkan dengan Abu Hurairah, hadis ini kita boleh apply sampailah hari kiamat. Okay? Tak bolehlah untuk kita kata hanya untuk zaman awal Islam sahaja. Baik, seterusnya kita lihat begini. Syekh Abu Amr bin As-Salah rahimahullah menyebutkan sebuah bentuk takwilan yang lain. Jadi ada juga bentuk pemahaman yang berbeza sebagaimana yang di atas tu tadi kan, iaitu tentang teks hadis yang dianggap berbeza, yang juga berbicara tentang masuk syurganya seseorang dengan mengucapkan kalimah syahadah. Jadi Syekh berkata, boleh jadi redaksi seperti itu sebagai bentuk peringkasan dari sebahagian para perawi. Kita baca berapa hadis dalam bab ini tentang orang masuk syurga ni? 10. Ada berapa hadis dalam bab ni yang cerita tentang orang mengucap 2 kalimah syahadah dia masuk syurga? Ada berapa hadis? (135 sampai 149). Berapa tu? 10. 12. Tak pasal-pasal kena kira Kira-kira biar hilang ngantuk tu.
dengan hujan-hujan menyerenyai. Sila kira. Berapa? 14. Oh, banyak. Okey, kita lihat. 14 hadis dalam bab ini. Poin dia sama je. Okey, poin dia sama je. Iaitu siapa yang mengucap 2 kalimah syahadah, siapa yang bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah, bila dia meninggal dunia, dia confirm masuk syurga. Poin dia itu je. 14 hadis begitu. Tapi berbeza-beza kan cerita dia? Berbeza-beza. Baik. Imam Abu Amr dia kata, kenapa berlaku perbezaan riwayat itu tadi? Kenapa dalam 14 hadis yang kita baca ada perbezaan-perbezaan? Ada yang panjang, ada yang pendek. Kan tadi dia kata, boleh jadi redaksi seperti itu sebagai bentuk peringkasan. Ada yang panjang ceritanya, berjela-jela kita baca. Tapi poin dia sama. Siapa yang peluk agama Islam, masuk Islam, meninggal dunia dalam keadaan keimanan, masuk syurga. Poin dia itu. Okey? Tapi ada pendek je, Nabi kata. Okey, siapa yang ucap 2 kalimah syahadah, masuk syurga. Itu je poin dia, Nabi sebutkan. Dia kata gini, boleh jadi redaksi seperti itu sebagai bentuk peringkasan. Kalau dia pendek hadisnya, bermakna perawi meringkaskan ceritanya yang disebabkan oleh kekurangannya dalam hafalan dan ketepatan, dan bukan dari Rasulullah SAW. Sebab pada riwayat lain disebutkan secara sempurna. Jadi kenapa ada riwayat yang panjang, ada riwayat yang ringkas? Jadi menurut kepada Syekh Abu Amr Ibn As-Salah, dia kata boleh jadi perawi meringkaskan. Okey, mungkin kerana dia tak berapa nak hafal cerita yang panjang lebar tu kan. Jadi bila dia sampaikan kembali hadisnya, dia cuma ambil yang penting sahaja. Poin-poin penting sahaja. Supaya poin penting itu tak lari. Okey. Dan dia kata lagi, mungkin juga kerana dia kurang ketepatan daripada sudut hafalan tu. Dan dia cuma ingat yang hujungnya sahaja. Berbeza dengan apa yang Nabi SAW sampaikan, kerana kalau kita lihat pada riwayat-riwayat yang lain, ada disebutkan kisahnya secara sempurna. Jadi di sini, Syekh juga menambah, boleh juga sebagai bentuk peringkasan dari Rasulullah SAW pada apa yang beliau perintahkan kepada orang-orang kafir, para penyembah berhala, agar mereka mengesahkan Allah Ta'ala. Tapi boleh jadi Nabi SAW yang ringkaskan cerita itu untuk memudahkan mereka yang nak masuk Islam. Okey? Jadi bila mereka dengar yang hujung tu kan, siapa yang mengucap 2 kalimah syahadah dia masuk syurga, akan terus timbul minat. Daripada nak cerita panjang berjela, orang tu datang jumpa aku, orang tu gini jadi kisah gini, kisah gitu, akhirnya orang pun dengar, dah malas lah dia ni. Penat aku dengar dia cerita. Daripada begitu jadinya, kan sayang kan? Maka di sini kata Nabi SAW yang ringkaskan kisah itu. Supaya dia dapat memudahkan orang yang nak masuk Islam tu tadi. Jadi jika mereka telah mengucapkan kalimat tauhid, maka mereka akan dihukumi sebagai seorang Muslim. Jadi sesiapa sahaja yang dia mengucapkan 2 kalimah syahadah itu, orang ini kita dah anggap dia sebagai seorang yang beriman kepada Allah, kita panggil dia seorang Muslim. Tidak seperti pendapat yang dikemukakan oleh sebahagian sahabat kami. Maknanya ada di kalangan mereka ni yang berpendapat bahawa orang-orang kafir yang telah mengikrarkan tauhid, maksudnya mereka yang dulu menyembah berhala, mereka yang dulu bukan orang Islam, kemudian mereka ini dia masuk Islam, yang telah mengikrarkan tauhid, maka mereka harus dipaksa untuk menerima seluruh hukum-hukum Islam. Sebab jika dia tidak menerima dan menjalankan hukumnya, maka dia akan dihukumi sebagai seorang yang murtad, baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam. Maknanya begini. Okey. Ada 2 pendapat dalam isu ini. Satu, kita daripada awal kita bincang, kalau orang tu dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia Islam kan? Dia Muslim kan? Kalau dia mati, masuk syurga?
masuk syurga. Itu yang kita bincangkan daripada awal. Tak kira dia adakah dia orang yang mencampur adukkan keimanannya dengan dosa ataupun pahala. Minggu lepas kita bincangkan, ada orang dia Islam tapi dosa bukan main banyak lagi dia buat. Sehingga kalau kita kata kalau dia mati, kita dia ni kalau mati masuk neraka macam gitu kita nampak dia. Sebab apa? Dia banyak sangat buat dosa. Tapi dia Islam. Orang yang begini, walaupun kita kata dia buat dosa, walaupun kita kata dia adalah orang yang mati dalam keadaan yang tidak bertaubat kepada Allah, tapi kerana dia adalah orang yang beriman, kita memahami dan kita meyakini insya-Allah dengan rahmat Allah orang ini boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ada pendapat yang kata kalau orang tu dia dulu tak Islam, kemudian dia masuk Islam, orang ini kita kena paksa dia beramal semua. Kena paksa dia solat, kena paksa dia pakai tudung, kena paksa dia pergi haji, kena paksa orang ini. Kalau dia tak buat semua kewajipan tu tadi, bermakna orang ni murtad. Tak kira sama ada di dunia ataupun di akhirat. Ini pendapat yang kedua. Namun kita balik kepada pendapat yang pertama tadi. Kita tak boleh paksa. Yang penting sekarang orang itu dia memeluk agama Islam. Sama ada dia nak beramal ataupun dia tak beramal, itu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tak boleh untuk kata awak murtad. Tak boleh kata gitu. Sebab apa? Dia dah ucap 2 kalimah syahadah. Dia dah ucap 2 kalimah syahadah, tapi kemudian dia tak solat. Dia dah ucap 2 kalimah syahadah, tapi kemudian dia tak nak puasa. Kita tak boleh tiba-tiba datang kepada dia, awak tak puasa, tak solat awak murtad tau. Kita tak boleh kata gitu. Jadi ini pendapat tadi Abu Amr dia betulkan. Yang penting sekarang, sesiapa sahaja yang kita nampak dia adalah orang Islam yang beriman kepada Allah, kemudian dia adalah orang yang mengucap 2 kalimah syahadah. Orang ini bagaimanapun keadaan dia, kan, secara zahirnya kita nampak dia Islamlah dia. Begitu. Tak boleh kita nak hukumi dia. Tadi kan kata tak boleh kita nak hukumi dia. Yang penting kita hukum dia sebagai seorang Muslim. Itu. Mm-mm. 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 Ha-ha. Mm-mm. Betul. Melainkan kalau dia sendiri ikrar lah. Melainkan dia sendiri yang beritahu, saya dah tak Islam lagi. Kan? Sebab tu kita guna perkataan bersaksi tau. Asyhadu, maknanya kita ada penyaksian. Kita ada ikrar, kita ucapkan. Tapi kalau kita sendiri kata, saya free thinker. Maknanya kita mengaku kan, saya dah tak Islam. Saya dah tak mengaku lagi Tuhan tu Esa. Maknanya kita tak katalah dia Islam. Sebab dia sendiri yang ucap begitu. Tapi kalau dia tak kata apa-apa, kita tahu dia orang yang mengucap 2 kalimah syahadah, dia ni orang Islam, dia tak kata apa-apa, dia tak kata saya keluar ke, saya tak beriman, dia tak kata gitu, kita hukumi dia sebagai seorang Muslim. Dia gitu. Okey? Sampai situ sajalah perbincangan kita hari ini. Boleh kita berhenti di sini saja? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Dia pun dah wallahu a'lam. Kita pun wallahu a'lam lah. Alhamdulillah. Okey, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.